Inilah bisnes lah. Kadang-kala kita naik, kadang-kala kita turun kan. Ada bisnes, tak ada bisnes. Jadi sangat mencabar untuk tetap berfokus dalam bidang ini. Jadi jika anda sedang cuba untuk mencari murid-murid tetapi tetap menghadapi cabaran untuk mendapat customer yang baru, video ini adalah untuk anda. Kerana dalam video ini saya akan menyatakan bagaimana kita boleh tetap bermotivasi dan tetap bersikap positif dalam business tuition kita. Mari kita bermula. Cabarannya ialah dengan pelajar. Ada pelajar yang sangat susah untuk diajarkan. Ini terutamanya untuk tutor yang baru. Dan saya nak berkongsi pengalaman saya bahawa ini hanya masa. Apabila kita terus mengajar mereka walaupun mencabar, kemahiran mengajar kita akan menjadi semakin baik, semakin mantap, dan pada jangka masa yang tertentu kita akan rasa lebih senang untuk mengajar dia. Jadi please stay on. Dan ini adalah satu peluang yang baik untuk mengajar murid ini, kerana jika murid ini sangat senang untuk handle, mungkin dia boleh pergi ke pusat tuition untuk belajar kan, tetapi dia belajar dengan one to one dengan kita kerana mereka perlu bantuan yang selanjutnya. Jadi jika kita cuba dengar apakah cabaran yang dihadapi mereka, apakah problem mereka, dan kita bertekun untuk mencari penyelesaian untuk membantu mereka, memang ini akan membuat kerja kita ini long term. Kita boleh membantu pelajar itu dalam jangka masa yang lebih lama. Jadi saya ada banyak YouTube video tentang bagaimana membantu pelajar-pelajar yang mencabar. Jadi sila subscribe jika belum lagi dan share video anda kepada orang lain. Lagi satu yang kita boleh fikir, kita tidak boleh mengawal reaksi, pandangan, fikiran pelajar kita kan? Tetapi apa yang kita boleh bertanggungjawab atau kita boleh mengawal adalah reaksi kita, emosi kita dan fikiran kita. Jadi kita boleh pilihan untuk berfokus kepada perkara yang positif, dan ini akan membantu kita untuk terus stabil dan terus berasa okey untuk mengajar murid-murid kita. Kadang-kala mungkin kita boleh menggalakkan pelajar yang mencabar itu dengan menggunakan kaedah yang berbeza. Try a different approach. Mungkin kita perlu pergi keluar untuk dapat fresh air di luar rumah mereka. Mungkin kita boleh bercakap, berbual dengan mereka, mengenali mereka dengan lebih baik. Atau kita mungkin boleh main word game dengan mereka jika kita ajar mereka bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Ya, memang bisnes ada cabaran. Kadang-kala kita sudah berusaha untuk advertise, buat iklan, buat promosi dan sebagainya, masih tak ada pelajar. Jadi apa yang kita boleh kena buat? Mungkin kita fikir bahawa kita tidak sesuai untuk menjadi guru tuition. Jadi sila jangan putus asa, kerana entrepreneur atau orang usahawan tuition, orang yang buat bisnes yang berjaya, memang mereka sangat baik dengan kegagalan. Kita boleh fikir satu bayi, apabila bayi itu jatuh, apa akan dibuat oleh bayi itu? Adakah bayi itu akan cakap, oh saya akan jatuh dan terus jatuh? Memang bayi itu akan berdiri balik kan? Setiap kali bayi itu jatuh, dia akan berdiri balik. Sama dengan bayi itu, apabila bisnes kita menghadapi cabaran, masalah, kita jatuh, kita memang akan naik lagi dan berdiri lagi kan. Setiap kali kita jatuh, kita naik. Jatuh, naik. Dan apabila setiap kali kita jatuh, kita akan tahu apakah masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita boleh membuat
dengan lebih baik pada masa yang akan datang. Jadi kita akan sedar apakah mistake yang kita buat, kesalahan, dan apa yang yang kita perlu perbaiki untuk menjayakan bisnes tuition kita. Dan semakin banyak mistake yang kita buat, kita akan lebih dekat untuk memajukan perniagaan atau business tuition kita. Jadi formulanya adalah konsistensi. Apabila kita tak ada murid, kita ada satu jawatan. Jawatan kita adalah job seeker atau job hunter. Jadi kita sedang memburu pekerjaan dan seperti kerja sepenuh masa, memang kita perlu bergerak, bertindak setiap hari, 5 hari seminggu. Kita bangun, kita buat iklan, kita buat promosi, kita cari student. Kita terus buat ini secara teratur dan secara tetap tentu dalam masa 1 minggu, mungkin 2 minggu, 5 minggu, sebulan, 2 bulan atau seterusnya, memang kita akan dapat menjana pendapatan atau mencari student yang baru. Ya, itu semua ini depend on the timing. Jadi mungkin kamu rasa, tetapi bagaimana sekarang saya tak ada income, jadi macam mana? Saya perlu bayar bil, saya perlu bayar sewa, macam mana? Jadi mungkin pada masa itu boleh cari kerja sampingan. Kerana ini adalah pengalaman saya dulu. Apabila saya memulakan business tuition ini, susah untuk cari pelajar. Jadi saya cari kerja sambilan. Saya bekerja di satu supermarket sebagai promoter, dan tidak sangka saya kerja di sana untuk 2 tahun setengah sebelum saya buat business tuition ini dengan lebih masa. Jadi kita boleh tengok bahawa mungkin dengan anda lebih cepat, kerana pada masa itu saya buat semua dari trial and error. Saya tak tahu banyak tentang bisnes ini, jadi saya belajar pelan-pelan. Jadi jika mungkin anda lebih cepat untuk cari studi. Dan poin yang ketiga adalah kadang-kala kita perlu relax, take a break, pergi holiday. Kita boleh cari kerja, tetapi selepas satu masa yang tertentu, kita perlu pergi holiday, relax, clear kita punya mind, cari kawan kita, ketawa dengan mereka, have a clear mind. So, jadi apabila kita ada satu minda yang sangat clear, ya, kita akan lebih senang untuk mempunyai idea yang baru. Dan ini akan membantu kita untuk mencari student dengan lebih berkesan. Dan kadang-kala adalah baik untuk meringankan tekanan atau membuat tekanan kita lebih rendah dengan membuat exercise dan makan makanan yang berkhasiat. Kerana ini akan membantu kita untuk tetap berfikiran positif, dan ini akan membantu kita untuk tetap teguh dalam bidang tuition ini. Jadi sila lihat video saya. Saya buat banyak video untuk menggalakkan para tutor untuk menjadi seorang tutor yang berjaya. Dan saya pun ada buat coaching, one-to-one coaching untuk tutor yang nak menjayakan business tuition mereka. Jadi jika ada minat, sila tulis email kepada saya di dalam description box. Jadi selain daripada ini, terima kasih kerana menonton, dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.